Kembali semula bersama dengan kami dalam Sahabat Pagi Malaysia. Ada di antara kita yang azam 2024 ni ingin mengamalkan gaya hidup yang sihat, dan juga adalah yang bercita-cita nak dapatkan badan yang sadar, berketak-ketak, tak kiralah lelaki ataupun wanita. Jadi hari ini kita bawakan 3 tetamu di studio yang begitu tegak badannya. Saya kenalkan terlebih dahulu. Di sebelah saya Dr. Aisyah Asmadi, Doktor Perubatan. Di hujung sana kita ada K. Krishna Kumar, Presiden Persatuan Gimnasium Malaysia, dan juga Nur Sufian Kamisan, atlet bina badan negara. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Nak tanya sihat ke tak, tapi memang tapi memang nampak betul lah sihatnya. Okey, saya nak tanya terlebih dahulu. Untuk bina badan ni, kalau kita tengok ketiga-tiga ni, sekarang ini anak-anak muda memilih membina badan atas faktor kesihatan ataupun sebab trend? Nak pakai baju cantik, nak nampak sihat, bukan sihat, nak nampak handsome. Ya. Saya tanya Krishna dulu. Okey, sekarang zaman memang nak sador lah yang spesifik. Sador lah. Nak sador, nak six pack, nak bicep besar, shoulder bulat. Sekarang perempuan suka lah tengok. Perempuan memang suka Memang suka six pack. Dan sama jugalah pada perempuan juga. Selain daripada kita mengutamakan kesihatan dari hidup kita kan. Sekarang ramai dah masuk gym. Kalau dulu, kalau kat Malaysia, boleh kira lah berapa gym. Sekarang dah dekat di Malaysia, bahawa Persatuan pun dah hampir 2,000 gym beroperasi termasuk dengan Sabah Sarawak. Ini nampaklah permintaan terhadap gym ni makin meningkat. Kalau dulu kita ada pergerakan fizikal, kita pergi jalan kaki, pergi sekolah, pergi kerja semua kan. Sekarang naik Grab terus pergi office. Naik lift lagi. Naik lift lagi. Kan? Lepas tu turun eskalator. Kalau ada makanan pun kita malas nak turun bawah ambil. Suruh dia naik atas hantar kan. Makan pula atas katil. Jadi Netflix. Netflix. Jadi sekarang orang ada fikir untuk nak datang ke gym lah. Tambah-tambah yang di Lembah Kelang yang sibuk dengan keadaan hidup tu. Habis kerja, sebelum balik rumah, daripada sangkut jam dalam sejam 2 jam, diorang banyak datang gym. Jadi memang ramai sekarang. Tapi itulah, bersenam ni ialah satu perkara yang baik untuk kesihatan tubuh badan kita juga. Tapi kalau kita tengok sekarang ni ramai yang muncul, kalau tadi kata banyak munculnya gym, sekarang ni ramai juga yang muncul sebagai coach dan juga trainer, yang kita tidak tahu sama ada mereka ini bertauliah ataupun tidak bertauliah, terutamanya di media sosial. Mengajar, entah betul entah tidak. Kalau macam tu sendiri sebagai atlet bina badan ini, bagaimana melihat kepada perkara ni? Perkara ni kalau kita pandang secara terbuka, kebanyakan sekarang ni mereka yang ada pengalaman ataupun yang pernah bertanding, bukan semua, kebanyakanlah ada yang ada, mereka ni memilih satu jalan untuk menjadi coach sebagai satu kerjaya. Okey. So yang pertamanya, jika mereka memilih sebagai kerjaya, suppose mereka memilih dengan cara yang betul lah, maksudnya kena pergi kursus ke jurulatihan ataupun further study lah. And then untuk yang tidak ni biasanya orang memang tak tahu sebenarnya. Kebanyakan mereka tak tahu. Tapi kalau base daripada pengalaman, adalah di antara kawan-kawan saya pun, mereka yang ada pengalaman lebih daripada 10-20 tahun pun memang dia ada buat coaching. Dia memang ada buat coaching. Tapi dia one is based dari pengalaman, dan mereka sebenarnya dah belajar daripada beberapa coach yang lebih senior sebelum ini. Lebih senior. So bukanlah kata yang, especially yang senior ni, diorang memang based daripada ada pengalaman, dan diorang pun belajar dan pergi kursus selepas menjadi juara atau peserta bertanding. Okey. Tapi kalau tadi kata sekarang ni lelaki ikut trend sebab nak nampak handsome, nak ada six pack. Tapi berbeza dengan bina badan ni. Sebab bina badan ni dia memang saiz ni lagi besar lah kan. Macam mana sebenarnya boleh terjerumus ke arah begitu? Pertama sekali, kalau saya ni sebab minat lah. Minat. Okay. Memang daripada dulu kita minat, dan kita tengok masa tu Datuk Malik Noor, dan kita tengok Abang Sazali Samad kan. So kita memang minat lah. Cuma perjalanan dia tu saya mula selepas
tamat pengajian dan selepas memulakan kerja. Saya dah bekerja. So baru saya kecimpung. So sekarang ni saya dah tahun ke-16 dalam bidang ni dengan secara serius lah. Okey. Perjalanan dia tu quite interesting sebab saya bukannya seorang yang orang kata terus besar. Perjalanan sebagai ahli bina badan ni dia memang memakan masa dan perlukan kesabaran yang tinggi. And then dia juga merupakan antara sukan yang expenses dia quite high lah. Itu yang kita nak bincang sebentar lagi. Tapi kita nak beralih kepada doktor. Okey, lelaki kita normal tengok kalau pergi gym, lepas tu buat badan semua. Tapi mungkin di Malaysia ni, kebanyakannya kita fikir kalau wanita dia kena ayu-ayu, body dia begitu sahaja. Dia mungkin ada yang masih tidak boleh menerima kalau wanita itu ada muscle-nya. Macam doktor lagi lah, adalah doktor perubatan. Wanita pula tu. Bagaimana pandangan dan juga persepsi orang, doktor? Okey, sebenarnya ada satu lagi tambahan. Saya juga merupakan atlet bina badan. Dan baru-baru ni saya ada compete lah di NABA Universe United Kingdom. Wow. Dapat second place for Malaysia. Wah, tahniah. So, saya akan compete lagi tahun ni. Okey. InsyaAllah. Ujung tahun dalam November, Oktober macam tu di Universe lagi dan semoga dapat championship lah. Okay. So berbalik kepada soalan tadi, soalan wanita, doktor, kemudian masuk pula sukan bina badan. Sebenarnya saya amat beruntung kerana bila saya mula-mula start bina badan ni, kalau pergi ke bahagian angkat besi, kita panggil free weights, macam saya seorang je. Dulu. Tapi semenjak trending dekat social media di mana bina badan ni dia dah jadi mainstream. Dan bila kita tengok wanita-wanita yang mempunyai otot, dia dah dijadikan satu trend. Lagi-lagi movement women empowerment, dia buat kita jadi rasa empowered dan tidak ada lagi rasa diskriminasi antara lelaki wanita di gym. Kalau anda sebagai wanita hendak pergi ke weight room atau free weights, zaman sekarang kita dah rasa macam benda itu comfortable. Betul atau tidak? Betul. Kalau zaman dulu dia agak kekok, memang betul. Dan saya juga beruntung apabila saya mula start pertandingan bina badan, satu kategori yang baru dikeluarkan di mana saiz yang diperlukan untuk wanita hanya kecil saja. Dan juga seperti bina badan lelaki, dia ada kategori saiz dia kecil iaitu men fizik. Okey. Bina badan ni sebenarnya dia merupakan satu sukan di mana kita membina otot badan di mana orang tu nampak sculpted. Okey, sculpted fizik. Dan macam mana nak hakimkan bina badan ni? Dia ada beberapa objektif. Dia merupakan sukan estetik, tetapi ada kombinasi sains. So bila kita tengok fizik seseorang tu, kita nak tengok dia punya simetri, dia punya balance upper body and lower body. Lepas tu dia punya shape. Kalau wanita, untuk kategori saya, dia pentingkan hourglass shape. Dan kategori yang lain kita nak tengok macam X frame. Dan itu baru dia punya structure. Kemudian masuk lagi quality muscle tu. So quality muscle tu, adakah quality muscle yang baru atau quality muscle yang matang? Sebab tu yang dia cakap bodybuilding ni lagi lama you berada di dalam sukan tu lagi bagus. Macam doktor sendiri berapa lama untuk mendapatkan badan sebegini ni untuk competition? Untuk competition daripada segi saiz saya tak boleh besar sangat. Dalam kategori saya saiz dia ada aturan dia. Kemudian saya lebih kejar daripada kematangan dan beauty. And then presentation, permainan pentas amat penting kerana bodybuilding ni merupakan performance arts. Betul. Okey, apa tadi soalan tadi? Macam mana persepsi? Okey. Untuk persepsi yang saya bagi tahu tadi, kalau dulu dan sekarang banyak perubahan kerana social media dan trending. Because social media pun ada trend. Sebab ialah bila di media sosial tu kita boleh educate orang di luar sana. Betul. Sebab orang asyik terfikir mesti kalau perempuan bina badan mesti berketul-ketul tu semua. Macam alamak. Tak, sekarang tak. Dia ada kategori. Tengok macam doktor. Fit and solid. Ada salah satu lagi saya nak tambah. Bukan saja daripada segi vanity ataupun daripada segi kompetitif sports. Satu lagi, ada lebih kesedaran betapa pentingnya kita wanita untuk angkat besi. Kerana angkat besi ni merupakan satu tool yang help kita untuk anti-aging, longevity, hidup yang berpanjangan. Kita
kuatkan kita punya tulang, kita punya muscle dan kita susah nak jatuh. Because bila kita punya tulang rapuh, lepas tu kita tak ada balance, tak ada kekuatan otot, kita cepat cedera dan jatuh untuk masa yang tua lah nantilah. Okey, untuk 2024 macam saya katakan tadi, mungkin ada yang dah berazam kan nak dapatkan tubuh badan seperti atlet kita. Oh, itu memang Nak meletup baju dia nak meletup dah. ataupun nak pada solid macam doktor kan. Tapi bila memikirkan kos itu, sebab kalau tengok rakan-rakan kan, nak kena ambil protein, nak kena pergi gym pula nak yang mahal-mahal, nak estetik, baju nak kena cantik kalau perempuannya kan, sebab nak ambil gambar lagi. Jadi dari segi costing tu, Tuan. Kalau dari segi costing, saya rasa mungkin Pian boleh cerita sebab dia sebagai atlet. Sebab owner gym dia okey. Tapi sebelum itu saya ingat nak tambah sedikit yang pasal yang wanita yang banyak masuk gym. Untuk pengetahuan sekarang banyak gym ada sediakan tempat khas untuk wanita. Betul. Itu satu faktor menggalakkan lebih ramai datang gym. Kalau dulu contoh kalau dia mau naik gym saja, semua lelaki dengan pakai singlet semua kan. Betul. Even lelaki macam kita yang tak sadar kita nak masuk kan, kita pun rasa segan. Wah, badan semua besar-besar kita kan. Segan apa yang kita buat kan. Setuju. Jadi bila ada bahagian khas untuk wanita ni, especially for Muslim kan, ada certain exercise you kena pakai seksi, kena pakai ketat. Dan kena ada mirror sebab untuk nak tengok kedudukan badan you masa buat exercise. Dan certain exercise you segan buat dekat depan di kalangan orang ramai. Betul. Kan. Jadi memang kena ada. Jadi dengan adanya ladies corner untuk gym, dan sekarang banyak gym telah pun sediakan bahagian ni, saya rasa lebih ramai. Kalau contoh macam dekat kebanyakan gym macam saya punya gym, hampir 30 hingga 40% semuanya perempuan. Yelah, sebab kalau dulu kita nak squat tu pun kan, Betul. fikir 2-3 kali tu fikir. Laburkan jap baju tu kan. Ketat sangat tak seluar ni. Tengok dulu belakang-belakang kan. Tapi sebab sekarang kita dah ada tempat untuk wanita. Ramai dah sekarang yang buka gym, ada tempat khas untuk wanita. Okey, berbalik kepada costing tu tadi. Macam mana? Okey, dari segi costing untuk sukan beda badan ni memang agak tinggi lah. Okey. Sebab dia ada beberapa fasa. Secara umumnya kita ada 2 fasa lah. Fasa yang pertama orang panggil off season. Fasa kedua ialah orang panggil on season. So off season ni ialah fasa di mana mereka membina otot sebelum melakukan proses cutting ni, pembentukan. Okey. So kat situ saja antara costing yang tinggi ialah seperti mana yang Cik cakap tadi, suplemen. And then yang kedua ni yang tinggi ialah pemakanan. Sebab sukan bina badan adalah sukan yang mementingkan pemakanan. So kita kena ada jadual pemakanan yang teratur dan kita perlu sharp on time untuk pemakanan. So dari segi orang kata pengambilan karbohidrat, pengambilan protein, pengambilan fiber ni semua memang kita kena cukup. So itu antara kos yang tinggi bagi seorang ahli bina badan lah. And then bila dah masuk ke fasa on season pula, fasa cutting, kita perlukan lain pula. Dia lain pula stage dia. So suplemen juga berubah. Pengambilan suplemen protein apa semua, pengambilan pemakanan juga berubah. Itu lagi tinggi. Dan itulah yang saya boleh tu. Sebab ada di kalangan sahabat-sahabat saya, mereka memerlukan costing yang orang kata sebulan tu mencecah 3 hingga 5,000 sebulan. Wah. Okey, tapi yalah, kita ada cara kan macam mana kita boleh cut kos tu. Tapi sedikitlah mungkin saya nak tanya doktor, sebab tadi kena ambil suplemen kan. Adakah perkara itu boleh mengganggu hormon wanita? Okey, kalau nak dicakap pasal suplemen, soalan itu merupakan soalan yang orang panggil general, terlampau big. So apa suplemen yang kita nak ambil, specifically apa dia punya ingredient. Untuk bercakap sebagai suplemen dan juga sukan memang tak boleh dipisahkan. Kerana ada 4, saya punya basic lah, 4 untuk ahli sukan kena jaga. Satu, training. Kalau daripada segi hierarki, kita buat piramid. Training tu memainkan peranan yang terbesar dalam aktiviti sukan secara kompetitif. Okay? Kemudian kita pentingkan pemakanan. Training, pemakanan, dia kedua. Dia macam go together untuk bodybuilding. Dan suplemen tu ketiga. Dan of course, yang paling penting pun recovery, di mana di situlah kita bina muscle.
Okey, daripada segi suplemen dia ada banyak-banyak kategori. Tetapi let me just talk about this type of supplement yang kita panggil ergogenic aids. So ergogenic aids ni dalam bahasa sains kita panggil ergogenic aids dan dia merupakan sejenis bahan yang memang terbukti berkesan membantu kita punya prestasi sukan. Tetapi dalam konteks prestasi sukan ni kita kena tahu apa suplemen yang kita ambil dan apa dos dia dan apa dia punya side effect. Jadi kalau nak buat aktiviti, tak kisahlah aktiviti apa sekalipun, dia kena ada ilmu. Betul. Itu yang paling penting. Betul. Ilmu tu Setuju. pula kenalah cari coach dan trainer yang betul juga. Dan juga doktor. Dan juga doktor. Saya sebenarnya bertugas di Avenue Specialist Clinic sebagai medical fitness consultant. Saya punya klientel saya lebih kepada atlet dan orang yang aktif sukan ataupun orang yang ada injury dan saya tolong diorang perform dalam sukan ataupun aktiviti-aktiviti fitness. Jadi carilah orang yang pandai, jangan memandai-mandai. Nanti kita takut injured. Saya nak tambah satu lagi pada segi suplemen. Ya, kita bila bercakap pasal pre-workout, kita kena ambil sejenis suplemen tu mengikut kondisi yang tertentu. Kerana memang suplemen ni terbukti membantu dan bagi saya kalau anda ahli sukan dan anda tidak ambil suplemen, anda akan lose competitive edge. So suplemen yang macam kopi itu pun dikonsider suplemen kerana dia adalah kafein. Yang penting ikutlah sendiri macam mana kan nak ambil yang mana satu. Yang penting macam saya katakan tadi, carilah orang yang betul-betul pakar supaya boleh guide anda daripada step by step. Okey, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Presiden Persatuan Gimnasium Malaysia K. Krishna Kumar, juga Nur Sufian Kamisar, Atlet Bina Badan Negara dan juga Dr. Aisyah, Doktor Perubatan kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Sekejap sangat masa kan. Saya nak berceloteh lagi ni sebenarnya. Saya baru nak tengok macam mana doktor post waktu competition kan, tapi itu saja masa yang ada doktor. Lain kali bagi 1 jam. Bagi 1 jam. Tak kena datang ni bicara DR. Okey, let's go. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali semula bersama dengan kami dan Selamat Pagi Malaysia.